Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, Allah himpunkan kita pada malam ni bersambungnya bab berkenaan dengan tayamum, muka surat 76 kitab Bulughul Maram, hadis 141. Ani bin Umar, anak Sayyidina Umar, daripada Abdullah bin Umar, mufti kota Mekah, orang yang bijak tentang hukum hakam fatwa, ialah Abdullah bin Umar. Hampir semua orang rujuk dengan dia di Mekkatul Mukarramah. Maka dia menjadi musuh yang kuat, terutamanya musuh dia Hajjaj Yusuf As-Saqafi, musuh dia. Tapi Nabi SAW bila renung dekat Abdullah bin Umar, Nabi nanti bagi resipi kat dia. Bacalah macam ni, baca ayat macam ni, baca ayat macam ni. Dia akan baca ayat-ayat tertentu. Yang ayat-ayat tu dalam Quran, kalau kita himpun, Ustaz buat berkenaan dengan wasiat Nabi untuk dia tu. Wasiat Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi tentang ayat-ayat Quran yang baca ni sebagai pengadam untuk diri. Buku tu Ustaz buat nama dia Mustajab Al-Quran. Mustajab Al-Quran. Maka Abdullah bin Umar, Nabi bagi kat dia 33 ayat. Bacalah ayat ni. Dia akan baca ayat tu pengadang sampai Hajjaj Yusuf As-Saqafi duduk dengan dia. Bila Hajjaj Yusuf As-Saqafi duduk dengan dia, habis dah majlis, Hajjaj Yusuf As-Saqafi akan tanya, mana pi Abdullah bin Umar? Mana pi dia? Sahabat kata, bukankah dia duduk sebelah denganmu? Bukankah dia duduk di sebelah dengan wahai Hajjaj Yusuf As-Saqafi? Hajjaj Yusuf As-Saqafi kata, aku tak nampak dia. Sampai macam tu kelebihan yang dia baca ayat-ayat tu. Tak salah kita baca ayat tu. Baca ayat-ayat macam tu menjadi pengadam untuk kita. Daripada kita dah ambil tangkai, mangkai, segala merepek semua tu, ambil ayat-ayat yang Nabi pernah bagi pada sahabat-sahabat dia. Salah satunya Abdullah bin Umar. Pasal Nabi tengok ada sahabat-sahabat yang tertentu yang keliling depan ni akan ada musuh. Orang tak berkenan. Nampak orang tak berkenan. Maka Nabi akan panggil Hajjaj Yusuf As-Saqafi bagi. Macam Nabi nak tinggalkan amanah dekat Muaz bin Jabal. Nabi bagi doa kat dia. Au sini. Aku nak wasiatkan dekat hang wahai Muaz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa. Dah banyak lagi doa-doa yang mana sahabat Nabi kadang tanya kat Nabi. Nabi bagi kat mereka. Doa tu kita boleh baca. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dipegang kuat oleh mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berpegang kuat hadis ni. Daripada Abdullah bin Umar qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata at-tayammum darbatani. Abdullah bin Umar kata Nabi kata tayammum darbatani, kena pukul dua kali. Darbatun liwajhi wa darbatul yadai ila mirfaqai. Maksud dia, pukul pertama muka, pukul yang kedua tangan. Yang kadang-kadang tengok depan silat. Betul, bergelar. Nampak tak? Dia apa nama? Masalahnya pukul yang pertama muka, pukul kedua tangan sampai ke siku. Itu dia nak balik. Hadis ada. Kita jangan kata lebih kurang. Kita kata ni apa. Tapi ulama kata di situ wasahah a'immatun waqfahu. Kesemua ulama-ulama hadis kata fatwa ni mai daripada Abdullah bin Umar.
mai daripada Abdullah bin Umar. Kalau mai daripada Abdullah bin Umar, lagi satu fatwa yang mai daripada Nabi sendiri ajak sahabat dia. Nabi ajak siapa dia? Ammar bin Yasir. Ingat tak bulan sudah kan? Ammar bin Yasir, Nabi duk ajak dekat dia, mai sini aku nak ajak, dengan satu pukulan. Okay? Yang kita dah ambil dah. Dia pukul sekali, ataupun terus dia basuh tangan dia, kan, tangan. Yang kita tahu Nabi ajak dekat Ammar bin Yasir. Hadis tu muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Berbanding dengan hadis yang kita baca ni, hadis daripada Abdullah bin Umar, pakar mufti ni, dia kata apa? Dia kata, ya Allah, aku tahu daripada Nabi dua benda ni. Maka ulama kata itu pandangan dia, itu ijtihad dia sendiri. Itu fatwa Abdullah bin Umar. Fatwa Abdullah bin Umar ni, kalau tak ada fatwa Nabi, kita boleh ambil fatwa dia. Tapi kalau dah mai fatwa daripada Nabi, tiba-tiba ada fatwa ijtihad di kalangan sahabat dia, maka kalau ikut hukum yang ni tak dipakai dah, kita ambil yang ni. Dalam bab akidah dia kata, kalau satu benda yang kita kata kebenaran, kesohihan dia terserelah, maka ambil yang ni, menunjukkan satu akidah yang menyelamatkan kita. Kalau kita tahu satu benda yang mai daripada Nabi solid dengan kesohihan, daripada Bukhari dia, daripada Muslim dia, tapi kita tak boleh, kita tak mau juga pegang ni, nak pegang benda lain, ada something nama dia ghaflah dekat diri kita. Kita jenis manusia yang tak boleh terima kebenaran. You all understand? Ya Allah, hadis ni jelas dekat kita. Maka kita tahu bahawa fashion yang jenis tepuk sekali muka, tepuk sekali dia silat tu, yang bersilat tu ada hadis tak? Ada. Hadis dia sahih, bukan dhaif, sahih, yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kuat, terutamanya mazhab Imam Syafi'i akan pandang satu benda fatwa yang mai daripada Abdullah bin Umar strong. Bagi mazhab pengikut mazhab Imam Syafi'i, satu benda yang mai daripada Abdullah bin Umar, yang dia dikenali sebagai fatwa, mengeluarkan fatwa di kalangan sahabat Nabi hebat. Kalau sahih hadis dia, automatik benda tu dijadikan dalil atau hujah. Tetapi kalau dah dapat ada satu hadis yang lebih sahih daripada dia, kita kena ambil yang tu, kita tinggal yang ni. Tapi kalau tak ada hadis sahih, hadis dia saja, hadis dia tu kita jadikan dalil yang strong. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang dah ambil wuduk macam ni, dia pegang macam ni tak salah, pasal dia mengikut, dia lagi tak yakin, kan? Aku mazhab, tak apa, ikutlah kamu sebelum kamu diikutkan. Nampak tak? Pasal ni esok kita mati, esok ni kita mati, satu benda yang Tuhan nak tanya dekat kita, siapa ikutan hang? Siapa yang hang ikut dulu? Hang nak reka apa? Hang nak reka apa? Nampak tak? Hang nak reka apa masa tu? Esok ni masuk dan mati, Allah nak tanya kat kita. Hang ikut siapa Tuhan hang? Siapa Nabi hang? Siapa ikutan hang? Hang nak mereka apa? Nak kata Abdullah bin Umar, dia penampak malaikat melekat di majikan hang. Abdullah bin Umar sendiri pun ambil daripada Rasulullah, maka lebih baik kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni bukan senang tau. Pasal tu bila orang yang ada akidah yang strong, dia akan letakkan diri dari Allah dan Rasul di depan, senang masalah urusan agama. Tapi bila kita tak boleh letak agama ni mai daripada Allah bagi agama ni dekat Nabi, selagi itulah kita tak akan nampak. Nampak tak? Dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia lebih faham agama, tak nafikan. Macam Abdullah bin Umar ni, ulama mengatakan masa majlis Nabi duk ajak cara-cara ambil tayamum, mungkin dia tak ada, pasal tu boleh keluar ni. Dia orang yang straight ikut Nabi. Dengan arti kata dia tak ada, dia tak tengok benda tu. Masa Nabi duk tegur dekat Ammar, macam ni mai aku nak ajak dekat hang, direct. Semua Ammar buat kesalahan tayamum, Nabi perbetulkan dia, semua sahabat Nabi tengok. Maka hadis tu kalau kita mengaji, dia lebih kuat. Maka kita pun seronok untuk beramal. Orang tanya siapa tak? Hang bukan ulama, siapa? Hang pula fatwa sendiri.
Tak ada. Sekat mana yang kita tahu, kita buat. Mai tambak tayamum, aku tahu yang ni yang lebih baik. Beramal. Dan berkeyakinan mengatakan yang ni lah satu benda, amalan yang benar. Buat. Faham tak, kita dah mengaji. Ni duk mengaji lama-lama. Lepas tu nak atas petang bang, dia buat silat lagi. Malaikat tu kata, duku hang baru tahu. Apa yang hang dengar, apa yang duk silat, nampak. Sambung hadis. Keterangan ni saya tak mau nak baca. Okey. Pasal ulama hadis dalam derajat, kita tengok ulama tulis. Derajat kedudukan hadis ni, kalau Ustaz nak syarah ni panjang pula. Derajat kedudukan hadis ni ulama mengatakan lemah. Sebab lemah bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yakni fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata kat sini ni agak cengih sikit. Hukum dia cengih sikit lah. Cengih sikit. Haram bertayamum seperti cara disebutkan pada hadis yang lemah di atas. Ni hadis cengih. Kita baca boleh, tapi jangan kata orang haram hang. Oh, gaduh ya Allah. Nampak tak, kita jangan kata macam tu, sebab hadis tu sahih. Selagi mana sahih, dia boleh beramal. Pasal dia tak tahu kedudukan, dia tak tahu. Dia kata ni sahih, aku nak beramal dengan benda ni. Dia tak tahu. Okay? Tapi kalau ikut ulama hadis, satu benda yang telah ditunjukkan oleh Nabi, total cara dia, tak ada ragu-ragu lagi. Tiba-tiba kita nak ambil benda yang lain, dia dah jadi satu benda yang akidah kita tak cantik dah. Pasal tu tuan kita kata haram. Ni cengih. Ni jenis ni tok guru cengih. Nampak dah? Nak mengaji macam ni, esok ni bila kita dah sampai di Putrajaya, mungkin kita mengaji tu. Nampak dah? Kita ada kebebasan, tak ada siapa pun nak tangkap kita dah. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-sa'idu wudu'un muslim. Sa'id maksudnya tanah adalah wudu untuk orang Islam. Jangan kita kata bila kita duduk atas bas kita bertayamum. Yang kita ambil wudu tu, kita bertayamum, duduk dalam bas tak boleh turun. Duduk dalam bas tak boleh turun. Jenis bas apa? Bas jahil. Tulis nama bas jahil. Kita naik pula, bodoh. Bas tu nama bas jahil. Dia naik pula jenis tak berhenti. Dia benda tak berhenti. Zuhur dengan asar, Allah tak berhenti katalah. Kita buat macam mana? Maka terus kita boleh jamak. Kita musafir, jamak kasar, kita bertayamum. Bila kita bertayamum sembahyang zuhur dengan asar, yang kita tayamum tu adalah wudu, menggantikan dengan ayak. Ayak tak ada, wudu dengan bertayamum sama. Wudu dengan ayak, dengan wudu dengan tanah, wudu dengan tepuk-tepuk ni semua sama. Yang penting dia wudu. As-sa'idu wudu muslim. Dia kata bertayamum dengan tanah itu adalah wudu untuk orang Islam. Khusus Allah bagi kepada Nabi Muhammad saja, tak bagi pada mana-mana Nabi pun. Mana Nabi pun tak ada tayamum fashion macam tu, melainkan Muhammad. Maka jangan kita niat aku duduk di atas ni ialah sembahyang menghormati waktu. Malaikat kata hormat kepada otak apa? Dah cukup waktu dah sembahyang, kena sembahyang. Kena sembahyang. Zuhur dengan asar bukan nama sembahyang hormat. Malaikat kata katuk hang sembahyang hormat kepada otak hang kok mana hang mai. Nampak tak? Sembahyang hormat ni tak ada. Ada faham ke? Ayo kan pula. Nampak tak, sembahyang macam ni semua tak ada. Pasal tu Allah mai satu tahap kita mengajak kena serius dah. Bila kita duduk longgak kata sembahyang ni macam ni, dia jadi satu macam. Yang sembahyang menghormati waktu ni tak ada langsung atas agama. Atas agama tak ada. Dah duduk atas tu sembahyang. Sembahyang wuduk dia ialah tayamum. Wuduk dia tayamum, dia sembahyang zuhur dengan asar, ya Allah dia sampai okey. Dia tak payah ni sembahyang menghormati waktu. Bila sampai kena buat jamak dakasa semula balik. Ataupun kita qada. Ini nama dia sembahyang ghaflah. Ada faham? Oh ya Allah. Wuduk dah ya Allah, kita baca pelan-pelan. Tenang. Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Ada faham? Dia kata sini wa illam yajidil ma'a asyara sinin, walaupun kita tak jumpa ayak, dia kata 10 tahun.
10 tahun tak jumpa air sekalipun, maka 10 tahun itulah semayang kita dengan tayamum yang tak perlu dinamakan sebagai qada. Setengah mengatakan bahawa pendapat ni kalau ulama kata kita kena hormat, okey? Mungkin apa nama dalil dia tak jumpa ke macam mana, wallahu alam. Mungkin kita dulu-dulu. Pasal tu kita kena hormat dengan ulama dulu. Mereka taklah mengaji tinggi-tinggi sampai pergi merata, walau macam mana pun mereka buat kitab dengan bahasa yang cukup, ya Allah Tuhan. Kita kena hormat ni, kena hormatlah. Kena hormat, nampak tak? Mungkin pendapat dulu mengatakan bahawa kita dah semayang macam tu punya lama, ya Allah, 10 tahun dengan keadaan bertayamum, lepas tu kita kena qada balik. Kita kena qada balik. Istilah tu tidak ada. Nabi sendiri sebut. Nabi kata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni pencatat wahyu bagi Nabi. Sahabat Nabi yang paling banyak sekali cerita bab agama. Sampai ulama hadis kata kalau kita tolak Abu Hurairah, seolah-olah kita tolak agama 1/3 daripada agama akan jadi lingkup bin Jahannam. Maka dia kata kat sini, wa in lam yajidil ma 10 sinin. Kalau 10 tahun pun dia tak jumpa air, maka wuduk dia adalah dengan cara tayamum. Tuan kita kata, Tuan kita kata bertayamum. Dia kata fa idza wajadal ma, tiba-tiba mai ayak, cik ayak mai, dia masih lagi gatai nak berterusan dengan bertayamum, orang macam ni falyataqillah, takutlah kamu pada Allah. Nampak tak? Tuan kita terjemah, dia kata tetapi bila dia mendapatkan ayak, dia kata tulis air. Pasal orang Pulau Pinang dia baca dengan sirah ayak. Dia boleh baca dengan dua wajah. Tetapi bila dia kata mendapatkan ayak, dia kata dia jumpa ayak, hendaklah ia takut kepada Allah. Nampak ayak, dia nak terus dengan tayamum. Ni jenis rapelah. Dah ayak mai cek ayak dak bunyi mai. Dia gatai pula, dia nak ambil dengan cara tayamum tu tak boleh. Hendaklah ia, dia kata, memakai air untuk wuduk, dia kata. Wal yamsil basar, maksud dia kena basyaratuhu, batang tubuh dia mesti bagi kena ayak balik. Hadis ni disahihkan oleh Ibn Qattan, lakinna sawaba Darul Qutni irsalahu. Ni tak apalah. Dengan arti kata kedudukan hadis ni adalah walaupun mursal sahih. Hadis ni boleh kita guna pakai. Maka dalam dia kata hukum di sini wajib bertayamum selama tidak ada ayak. Sesuai seperti mana kata dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Maidah yang panjang lebar dia, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai ke akhir. Fa illam yajidil ma, kalau tak dapat air fatayammam, hendaklah kita bertayamum. Surah tu sendiri aja umum sangat. Bila tak ada ayat tayamum, tak ada ayat tayamum, walaupun 100 tahun sekalipun. Anggap macam tu sudah. Sepanjang hidup duduk bertayamum, tak apa. Wali Imam Tirmizi, tengok pula hadis yang ketiga. Imam Tirmizi riwayat hadis ni daripada Abu Zar Al-Ghifari. An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, nahu, dia kata Abu Zar Al-Ghifari pun riwayat yang sama cerita kalau tak ada ayat bertayamum. Mai tengok pula dua kes yang berlaku kepada dua sahabat Nabi ni. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kharaja rajulani fi safari, telah keluarlah dua orang laki-laki dalam perjalanan bermusafir. Fahadaratis salah, masuk waktu sembahyang. Falaisa ma'ahuma ma, kedua-duanya ayak tak ada. Dan masuk waktu ayak tak ada, ya Allah. Falaisa, tak ada, dia kata ma'ahumal ma, di sisi mereka dua orang ni tak ada ayak. Fatayammama, maka kedua-duanya pun bertayamum. Sa'idan tayyiban, kedua-dua bertayamum dengan tanah yang elok. Fasal laya, maka dua-dua semayang dua-dua ni Allah Tuhan dengan apa nama? Dengan bertayamum. Lepas semayang dengan tayamum. Summa wajadal ma fi waqti, tengok dia kata dia katalah waktu zuhur.
Depa tunggu sampai pukul 2 tak ada ayat. Depa ijtihad pukul 3, depa kata dah lama dah ni. Nampaknya mai kita ambil tayamum, depa sembahyang Zuhur. Elok dah selesai sembahyang Zuhur semua, nak masuk asar. Pukul 4.20 masuk asar, 4.23 masuk asar. Tengok ya Allah. Pukul 4 suku, cik ayat bunyi. Ayat mai. Ayat mai. Pergi kat pancok tengok ayat mai. Allah, banyak-banyak ayat. Seorang tu kata, aku nak ulang balik waktu Zuhur duk ada. Ni, lagi setengah duk ada lebih kurang 15 minit ni sebelum masuk waktu asar. Maka dia kata, aku nak sembahyang Zuhur, aku nak sembahyang. Dia kata, aku tak mau. Aku dah sembahyang dengan tayamum ni sekali je. Tak ada 2 kali Zuhur, tak ada dah. Nampak tak? Akhirnya dua-dua berkelahi. Seorang lagi dia kata, aku nak ambil wudu. Aku sembahyang. Aku sembahyang Zuhur balik. Yang tadi sunat, yang ni adalah Zuhur. Seorang lagi, aku tak mau, aku kekal dengan cara tayamum aku. Akhirnya bila dua-dua macam tu, dia kata, jom kita pergi jumpa Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri kata, kedua-dua ni Allah jumpa Nabi SAW, minta fatwa daripada Nabi. Ya Rasulullah, apa cerita kami ni? Dua-dua dalam kes ni, nampak tak? Fa'ada ahaduhuma salatu. Seorang daripada tu ulang balik semayang dia. Semayang ulang, wuduk pun dia ulang. Summa fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu walam yu'idil akhar. Yang satu lagi dia tak ulang. Semayang dia tak ulang, wuduk pun dia tak ulang, dia kekal dengan macam tu. Summa ataya. Kedua-dua tu pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua nyong pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara dzalika lahu. Kedua-dua ni cerita kat Nabi, ya Rasulullah, kami ni semayang ambil tayamum. Lepas ambil tayamum, dekat-dekat nak masuk asar, lebih kurang 15 minit ke 20 minit, ayat tu ada balik kat pancok. Seorang ulang, seorang lagi tak ulang. Macam mana keadaan kami ya Rasulullah? Tengok Nabi jawab apa, dengar. Faqala, tengok jawapan Nabi. Ada faham ke cakap? Ni jawapan Nabi. Kedua-dua ni sahabat Nabi ni lari mereka Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri duk tengok semua ni dua-dua ni. Akhirnya ya Allah, faqala lilladzina lam yu'id. Tengok Nabi kata. Faqala lilladzina lam yu'id. Aku nak bagi tahu kepada sahabat yang dia tak ulang wuduk dia, tak ulang sembahyang dia. Dia dapat apa? Nabi kata asabta sunnah. Hang dapat sunnah. Hang betul-betul ikut sunnah. Hang tak ulang balik sembahyang hang tak ulang balik wuduk hang. Allahu akbar. Ni Nabi bagi tahu. Maka Nabi bagi tahu kat dia, wa ajazka. Maka Nabi kata dekat diri hang dapat apa nama? Pahala. Jaza. Hang dapat pahala, asabta sunnah. Hang dapat sunnah. Salatuka, Nabi kata. Wa qala al-akhar, yang satu lagi pula Nabi bagi tahu kat dia, Nabi bagi tahu kat dia, laka ajrun maratain. Hang dapat 2 pahala. Yang dia ulang semayang tu dapat 2 pahala. Yang tak ulang, dia dapat sunnah Nabi, dia dapat pahala. Nabi bagi tahu kat dia. Nampak tak? Rawahul Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Dalam bab hadis ni, dalam kes di tempat kita, kalau kita mengaji, kalau kita dengar Tok Guru bagi tahu, kalau ayat damai, maka ulanglah balik zuhurnya. Maka zuhurnya tadi tu matilah dia, maka diganti dengan zuhur yang hidup. Ada faham? Ada zuhur mati dan zuhur hidup. Matikan zuhur tu, dia jadi sunat. Lepas tu kita kena buat zuhur pasal ayat ada. Dalam bab tu kita tengok, kalau dia mengajak macam tu, kita diam sudah. Ada tak? Ada. Pasal fatwa Nabi. Nampak? Dia tak boleh kata pada kena ulang balik. Itu tak boleh.
Bila dia paksa, dia tak, macam mana pun semayang dia tak sah. Bila ayat damai, dia teruskan dengan semayang tayamum, baginya tidak sah. Dia tak boleh kata macam tu. Selagi mana Nabi bagi ruang, dia kena kata yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Dia tak boleh pegang satu. Ada faham? Dia tak boleh pegang satu pasal Nabi bagi tahu dua-dua. Yang ni pun Nabi bagi tahu, yang ni pun Nabi bagi tahu. Tiba-tiba dia pegang satu. Malaikat kata aku katuk nampak dah kan. Jangan duk kata yang ni zuhur mati, ni zuhur hidup. Mana mampu nampak tak ada zuhur mati, zuhur hidup. Ya Allah, pasal tu bila bagi tahu ini fatwa jelas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam bab tayamum ni kita ni masalah di Malaysia tak clear. Tak clear sangat-sangat sampai kita kata kalau ambil tayamum, masa dia sakit dia dah ambil tayamum. Dia masuk hospital, dia tayamum, ayat duk ada dia tayamum tu, tak apalah. Tak apa dia kata. Lepas pada tu dia kena qada. Nak mampu tak ada qada-qada dah. Kira dia ambil wudu dengan ayat tu, kan tadi kita kata wudu dengan tayamum tu sama dengan wudu dengan ayat. Ayo. Ada faham? Baru ni ya Allah, ustaz kata seorang nak masuk hospital, dia nak masuk operation. Dia nak masuk dalam pukul 2, dia tolak dia masuk semua dah. Tapi dia dah cukup waktu sembahyang pukul 1 tu dia sembahyang. Ustaz macam mana? Ustaz kata kat dia, boleh jamak tapi tak boleh kasar. Pasal dia bukan bermusafir. Dia pun nak tolak dia masuk operation, dia pun tak tahu pukul 2 nak masuk pukul berapa, dia pun tak tahu. Doktor kata mungkin lebih pada 2 jam. Tu ustaz kata kat dia, nak keluar sementara nak celek-celek, orang nak pukul sementara nak ingat tak tahu pukul apa. Nak keluar saat ni pukul 5 ke tak sementara nak sedap mengarut. Ustaz kata kat dia, ya Allah Tuhan, dia jamakkan semayang dia, semayang zuhur dengan asar sekali. Dibenarkan dalam syarak. Syarak benar. Syarak benar. Kita kata kalau buat macam tu haram kepala otak hang. Saat ni kalau dia masuk dalam tu, dia keluar asap, dia dah pergi ke mana dah. Kalau doktor kata 2 jam, cara dia nak hunai dia, cara nak keluar dia, nak tolak dia, nak duduk atas tu dia nak buat drama lagi kat setengah jam. Pasal duduk hayal dengan ubat macam tu semua, tak salah. Nampak tak? Kadang-kadang kita ucap ni, kita cakap ni, kita tak bimbang tau. Ya, orang duduk dengar fatwa kita. Kita duduk dengar. Kalau berdengar fatwa tadi yang kata ayat damai tu, kalau ayat damai maka haram, ya Allah kita kekal dengan tu. Ya Allah. Kalau tengok nampak ada ini tak boleh kata macam tu. Dia boleh kata bermakna nak ulang balik, okey boleh. Ulang balik semayang, okey kita terima. Tapi dia kata semayang zuhur dia dengan tayamum tak sah, dia kena semayang semula balik. Dia kena semayang semula balik. Masalah qada-qada dia tak ada. Dia dah semayang dengan tayamum, habis. Nampak tak? Okey. Sambung hadis. Ada masa ustaz buka kamu? Tak ada masa? Tak ada lah. Okey. Sambung. Di belakang ni semua syarah dia. Bacalah kamu sebelum kamu dibacakan. Ya Allah, cuma tuan kitab ni kata hukumnya mengulangi solat, dia kata setelah mendapat ayat, kerana sebelumnya melakukan solat dengan bertayamum adalah sunnah Rasulullah. Itu sunnah Nabi pernah buat macam tu. Daripada Abdullah bin Abbas, di kalangan sahabat Nabi ni banyak bercakap berkenaan dengan tayamum. Dia ni bercakap mai, dia ni bercakap mai. Tapi mai sejak Abdullah bin Abbas, semua sahabat Nabi diam. Dia pakai fatwa. Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah Tuhan, cerdikkan dia agama. Bagi faham dekat dia agama. Di kalangan sahabat Nabi yang tak faham ni, insya-Allah dia akan fahamkan. Pasal tu bila mana di kalangan sahabat Nabi hang cakap mai, aku cakap mi, metan dia cakap, semua berhenti. Ini kelebihan Abdullah bin Abbas. Tengok Abdullah bin Abbas kata apa? Fi qawlihi azza wa jalla. Abdullah bin Abbas terjemah ayat Al-Quran Karim. Pasal dia berkenaan dengan ayat ni dia tahu. Sahabat Nabi bila mai ayat ni nganga, ya Allah, semua tunggu daripada mulut dia. Sahabat Nabi ni kalau baca Quran, sami'na wa ata'na. Bila mereka dengar saja daripada mulut Abdullah bin Abbas mentafsirkan Quran, mereka pun ikut sikit langkah mulutnya keluar daripada Abdullah bin Abbas. Pasal Nabi doa dekat dia, fa'alimu ta'wil. Dia pandai selok belok untuk mentakwilkan ayat Quran adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nak mentakwilkan wa in kuntum marda aw ala safarin dalam hadis ni.
Abdullah bin Abbas baca ayat ni, wa in kuntum marda au ala safarin, dan sesungguhnya kalau kita dia kata sakit ataupun kita bermusafir. Orang yang bermusafir, orang yang orang yang sakit, dia kata qala idza kanat, dia nak cerita berkenaan orang sakit. Dia cerita ayat ni walaupun dia cerita dua. Kalau kamu, dia kata sakit, atau kalau kamu bermusafir. Tapi hadis ni dia nak fokus tentang sakit saja. Tentang musafir nanti jumpa tentang lain. Menunjukkan kita bermusafir walaupun ada ayat ada. Tapi kita musafir, kita boleh pilih untuk bertayamum. Ada faham? Hampa faham tak faham, hangguk sudah. Nampak tak? Kita kena paksa diri kita faham mengikut cara Quran. Quran kata macam tu. Mana boleh ni masalah ayat. Ayat ada mana? Kepala otak hang dia bagi kelonggaran. Ayat ada tapi kawan tu sakit. Dia sakit, agama bagi. Agama bagi walaupun dia rasa agama dia sakit, doktor kata. Dia penat dia lah, nak ambil uduk pun dia penat. Sudah. Allah ringankan dia walaupun ayat ada dia boleh ambil. Agama bagi Allah kelonggaran, rukhsah bagi. Allah sendiri bagi kelonggaran bagi orang sakit. Dia demam. Dengan demam, dengan penat semua cukup. Nampak tak? Nampak tak? Kita duk tengok orang penat seksa nak ambil wuduk. Punya seksa ya Allah Tuhan. Maka dia dibolehkan ya Allah agama bagi ya Allah dekat dia. Dia boleh ambil dengan cara tayamum, Allahu Akbar. Tapi bila kita nak ambil, kita duk mengaji, tak ada ayat, baru ambil wuduk, ambil tayamum. Ni makfi tak boleh lah dengar mamak tu malam. Tak boleh kita kembali pada ayat balik. Tak apa, tak salah, cuma nak bagi tahu kalau dia nak ambil tayamum pun tak apa. Cuma kita ni seronok tayak, tak boleh lah ustaz weh. Rasa macam tak puas. Tak puas pergi ambil. Tak puas pergi ambil, tak apa. Dia tak puas, dia tak yakin satu benda tu, dia tak yakin. Tak apa, dia pergi ambil. Dia pergi ambil wuduk dengan ayat, tak apa. Tapi kalau dia yakin betul-betul, alhamdulillah. Dia yakin betul-betul, alhamdulillah. Maka di sini ya Allah, sini tentang orang sakit dia nak terang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata dia, idza kanat, dia kata birrajuli, kalau sekiranya orang laki-laki itu dia kata al-jirahata fi sabilillah wal quruhu, dia kata orang laki-laki ni dia ada luka. Kalau ikut ada satu lagi, dia luka dekat kepala dia. Baru nampak Tok Guru ada dalam kuliah. Allahu Akbar kabir. Idza kanat birrajuli jaraha, membadak di kepala dia ada luka. Di kepala dia ada luka fi sabilillah, berperang. Cerita seorang sahabat Nabi. Sebelum ni saya cerita sikit tentang seorang ni. Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas masuk campur ni pasal apa? Ada seorang sahabat, dia pergi perang. Okey, lepas tu kita masuk hadis ni. Dia pergi perang. Bila dia pergi perang, luka ya Allah, punya luka kepala, luka kaki, tangan, semua luka. Balik pada perang luka. Besok pagi dengar dia junub. Dia bersatu dengan isteri. Dalam keadaan sakaratul maut, dekat nak mati. Kan, ini cerita benar. Luka punya duk tengok punya teruk, ya Allah, orang angkat luka sini. Esok bagi dengar. Apa dah jadi? Tengok kekuatan sahabat ya Allah. Allahu Akbar kabir. Luka seluruh, kalau kita sakit Allah, hampirlah mampu piah. Tapi kawan ni punya luka ya Allah, kepala yang tu yang ni semua, tiba-tiba berlaku junub kat diri dia. Bila junub kat diri dia, apa dia buat? Keesokan hari dia tanya kat sahabat lah, ni aku macam mana, aku nak kena mandi kah? Pergi tanya kat semua, apa buat hang kena mandi? Pergi tanya kat sahabat, semua kena mandi. Dia mandi. Lepas dia mandi terketak-ketak, apa jadi kat diri dia? Dia mati. Dia mati ya Allah. Bila dia mati, Nabi dengar subhanallah. Ni ke fatwa ya Allah agama ajak. Nabi dengar, Nabi marah. Maka Abdullah bin Abbas ya Allah terang-terang cakap berkenaan dengan orang yang balik daripada medan perang, dia kata jarahah, berlaku luka, walaupun dia anggota bernama ni fi sabilillah, dia pergi berperang fi sabilillah, berperang.
Wal kuruh atau luka-luka, dia jadi nanah apa satu macam dia luka, akhirnya ya Allah Tuhan, kalau berlaku dekat diri dia keluar air mani ke macam biasa punya junub, fayujnibu, dia berlaku kat diri dia junub, fayakhafu, dia takut an yamut, dia takut mati kalau mandi. Pasal ada sahabat Nabi dia luka, dia mandi mati. Aku tak mau macam dia, aku tak mau macam dia. Ini Abdullah bin Abbas cerita tentang sahabat ni tak mau jadi macam orang yang tadi mati. Maka dia pun fayakhaf, maka Abdullah bin Abbas kata dia takut ayamut, dia takut aku mati, dia takut dia mati. Ini kata salah, kalau aku mandi mas, aku nanti mati, apa aku nak buat? Maka Abdullah bin Abbas kata kat dia, fatayammam, bertayamum cukup bagi hang. Hang sakit, hang luka, bertayamum, jangan sentuh ayat. Macam demam, setengah orang demam, dia tak boleh dia kena air sejuk demam. Seorang mari kata tayamum lah. Maksud apa tayamum ni? Yang aku tahu tak ada ayat saja. Maka agama kata wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, maka Abdullah bin Abbas kata bertayamum. Abdullah bin Abbas baca ayat Quran, Allah sendiri bagi pada orang sakit bertayamum. Oleh sebab tu sahabat Nabi yang mai dekat aku, menghadap dekat aku, dia luka dalam fisabilillah, luka jarah, semua luka, dan dia berada dalam keadaan junub, kena mandi. Maka macam mana nak buat? Mandi dia diganti dengan tayamum, dah mencukupi dah. Dah cukup kalau dia mandi, dia takut mati, dah cukup. Nampak tak? Begitu juga au ala safarin, dia tak terjemah kat sini. Begitu juga bagi orang yang bermusafir, boleh dia bertayamum. Bertayamum lah kamu. Nampak dia kata kat sini hukumnya wajib bertayamum untuk solat. Dia kata bagi orang yang luka, yang khawatir dia kata berbahaya jika kena ayak dekat diri, dia takut kena ayak jadi nanah kan, yang tu kan, yang ni kan, bertayamum. Mai pula persoalan ustaz, kita pergi pada hadis satu lagi, Sayyidina Ali. Mai pula berkenaan dengan kalau nak bertayamum dengan syarat dia tu mesti ambil wuduk dulu. Dengar macam mana Sayyidina Ali kata. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala in kasarat ihda zandayai fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha ala jabair. Hadis dia kata walaupun rawahu Ibnu Majah dengan sanad wahin jiddan, tapi hadis ni boleh kita pakai. Hadis ni lah kadang-kadang orang kata ni hadis dhaif, tak dipakai. Sampai tak ada langsung hadis yang sahih cerita macam tu, maka kita boleh pakai. Hadis Sayyidina Ali ni boleh pakai, terutamanya bagi orang yang aksiden, dia kena luka di tangan, balut tangan dia. Bila matang wuduk, sapu. Maka masalah sapu timbul. Ulama kata nak sapu dengan syarat dia dah ambil wuduk dulu. Kalau dia tahu kata dia nak aksiden, dia ambil wuduk dulu. Pasal dia tak tahu nak buat macam mana. Pasal tu dia main dekat Sayyidina Ali dalam dah kena dah. Tangan semua dah kena dah balut dah semua dah. Maka Sayyidina Ali kata kat dia, sapulah kamu. Mari kita baca hadis terjemahan, nampak tak? Pendapat ni lah ulama ambil dari pendapat Sayyidina Ali, walaupun lemah dijadikan sebagai dalil. Kadang-kadang hadis satu bab fiqh kita cari dalam hadis yang sahih tak ada, yang bawah sikit pun tak ada, semua dalam sahih langsung tak ada, yang ada di dhaif saja. Imam Syafi'i kata dhaif tu kita boleh ambil nak dijadikan sebagai dalil atau amalan kita. Benda lain kalau yang sahih tak ada, walaupun dhaif kita boleh ambil. Tapi kalau sahih ada, dhaif ada, kita ambil lah yang sahih. Maka Sayyidina Ali kata, ia berkata, satu di antara dua, dia kata penghilangan tangan dia kata saya retak, tangan saya dah retak dah ya Sayyidina Ali. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, pergi tanya kat Nabi, maka baginda perintahkan saya untuk, dia kata untuk balut ni, dia kata untuk balut ni, macam mana keadaan aku. Maka dia pergi kat Sayyidina Ali kata yang balut sapu sudah. Nampak, walaupun hadis ni ulama setengah ulama hadis melemahkan hadis ni, macam mana pun hadis ni boleh diguna pakai. Hukumnya dia kata kat sini, orang yang luka apabila hendak solat, dia kata cukup bertayamum saja tanpa wuduk. Kalau dia luka lah,
Dalam ni Sayyidina Ali duk ajak dekat dia, kalau luka di kawasan tempat wuduk luka, dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum. Masalahnya Ustaz, tayamum campur dengan wuduk dah, dia tayamum. Dia tayamum cukup dah. Dia tak campur tayamum. Dia tak boleh campur. Kadang-kadang kita ni kata yang ni semua kena ayat, yang ni tak niat tayamum. Kepala otak sama ada tayamum, sama ada wuduk, dia tak boleh dua. Masalah tempat kita niat kata bila kita basuh saja muka tuan-tuan, kita basuh tangan tuan-tuan. Kita basuh ni tuan-tuan. Bila mai tang sini tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan, kita cuma niat dia tayamum. Kepala otak ya. Dia kalau kita nak basuh dengan ayat sekalipun, mai tang sini sikit ayat tu. Dia masuk kategori wuduk dengan ayat. Tapi kalau kita tak mau kena ayat langsung, terus kita bertayamum saja. Walaupun dengan syarat tempat ambil wuduk tu yang luka. Kepala ke, dia ada 4 tempat kan? Kepala, lagi mana? Ya gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa amsa bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada 4 ni ya Allah. Yang pertama dia punya muka. Kalau kena muka, ya Allah, luka semua, ya Allah, kita tak payah. Tang sini tayamum, sini wuduk. Tak payah sama ada dia nak ambil wuduk dengan ni. Kalau ambil wuduk, dia sapu. Cuma tang ni, mai tang tempat yang dia balut macam tu. Sudah cukup. Tu je. Nampak tak? Yang diajak oleh Sayyidina Ali. Ulama tak kata wuduk, dia mesti campur dengan tayamum. Tak ada. Wuduk dengan tayamum dia tak ada. Mesti wuduk saja ataupun dia bertayamum. Bila wuduk, walaupun tempat tu tak kena ayat, dia sapu atas tu. Cukup. Sah. Kita tak boleh kata dengan syarat nak sapu di atas, mesti wuduk dulu. Dia tak tahu aksiden. Kalau dia tahu dia awal-awal lagi ambil wuduk, aksiden dia tahu dah. Okay. Allahu Akbar kabir. Habis bab tu. Ya Allah. Sambung hadis ya Allah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fir rajli alladhi suja faghtasala famata. Yang tadi kita cerita, yang seorang ni Allah Tuhan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, cerita tentang lelaki yang luka parah dia kata pada kepalanya. Ni yang Ustaz cerita tadi tu. Faghtasala, maka dia pun mandi. Pasal dia pergi jumpa dengan sahabat. Lah ni dah buat macam mana ni? Aku dah junub semua, dah buat macam mana? Maka ya Allah, maka sahabat kata kena mandi, dia pun mandi. Famata, sampai dia mati. Bila dia mati, Allah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ajak yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innama kana yakfi an yatayammam. Cukup dengan bertayamum, tak payah dia mandi. Dia mandi, nampak tak? Hadis ni tak payah kita ni, Ustaz dah cakap tadi dah. Kita masuk pada hadis yang seterusnya. Pasal Ustaz nak bagi habis bab ni, boleh? Betul. An Abdullah ibn Umar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu wa anhu qala min as-sunnati an la tusalli ar-rajulu bitayammum illa salatu wahid. Dengar sini, penting. Summa yatayammamu li salatil ukhra. Hadis rawahul Darul Qutni bi isnad dhaif jiddan. Hadis ni tak boleh kita pakai langsung. Dan ulama kata tak boleh dijadikan sebagai dalil. Hadis ni dalil tak boleh, apa pun tak boleh, ulama kata. Memang ulama tak bagi langsung ambil. Apa hadis ni kata? Allahu Akbar. Kita tahu tak, bila kita sebut nama Abdullah bin Abbas, sedangkan dia salah seorang sahabat Nabi yang cerdik menggunakan hukum. Dia tak pernah menggunakan hukum yang tak tentu halal sepanjang hidup dia. Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, ya Tuhan, cerdikkan dia, fahamkan dia masalah agama, bagi dekat dia agama. Nabi doa dekat dia, ya Allah. Maka oleh kerana kita nak sesuai dengan mazhab kita, kita sanggup buat mai hadis ni, nama dia jinayah dalam agama.
Abdullah bin Abbas tak pernah. Tuan kita sendiri bagi tahu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani kata bi isnad, sanad orang yang mengatakan Abdullah bin Abbas cakap benda ni adalah dusta benar-benar. Tak ada satu sanad pun daripada Abdullah bin Abbas cakap macam tu. Dia kata minas sunnah. Kalau ikut sunnahnya, ikut sunnah dia kata la tusalli ar-rajulu bitayammum. Jangan mana-mana orang semayang, dia kata semayang dengan apa nama, dengan satu tayamum, banyak semayang. Kalau boleh satu tayamum, satu semayang. Satu tayamum, satu semayang. Dia tak boleh ambil dengan satu tayamum tu dia semayang zuhur, lepas tu dia semayang asar. Kalau wuduk dia tak batal, katalah kita ambil apa nama, kita duduk, kita sakit, kita tak mau jamak semayang, kita kasar pun tak mau, kita semayang zuhur, tapi kita tengok diri kita, tanda-tanda batal wuduk apa pun tak ada. Masuk asar, automatik dengan keadaan tak batal, yang kita ambil tayamum dengan tak batal, kita boleh sembahyang asar dengan satu tayamum. Tapi tuan, ya Allah, tuan kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani bukmai hadis ni. Ada orang kata Abdullah bin Abbas keluarkan fatwa, satu sembahyang satu tayamum, tak boleh buat 2-3 kali tayamum. Benda ni jinayah dalam agama. Agama tak kata macam tu. Hukum pasal hukum wuduk ni, hukum tayamum sama. Hukum wuduk, hukum tayamum, hukum dia sama. Maka apa dia kata kat sini? Menurut sunnah dia kata. Ada orang kata menurut sunnah. Kalau ikut sunnah, satu semayang, satu tayamum, itu tak benar. Fitnah yang main daripada apa nama, orang sandarkan diri daripada Abdullah bin Abbas, bahawasanya tidak boleh seseorang solat dia kata dengan tayamum, melainkan sekali tayamum, satu solat saja, kemudian bertayamum lagi buat solat yang lain. Hadis ni ulama kata dhaif jiddan, lemah, sangat-sangat lemah, yang tak boleh dibawa sebagai hujah. Hukumnya satu kali tayamum boleh dia kata untuk beberapa kali solat, selama tidak batal wuduk kita. Selama kita tidak batal wuduk kita, ya Allah, ya Tuhan. Bab berkenaan dengan apa nama, bab seterusnya, bab yang ke-10, bab haid. Bab haid ni ustaz tangguh, dan bab haid ni kita tangguh. Bab haid ni kalau nak berbicara, nanti orang perempuan kata ni apa punya mazhab ni, mampu pula. Nampak tak? Dalam ni bab haid ni kita tengok banyak yang tak seraksi dengan yang kita duk mengaji. Sebagai satu contoh sudah. Tengok dalam tengok hadis ni banyak tergujut, banyak tergujut. Ya Allah, memang terkejut, sangat-sangat terkejut. Allahu akbar kabira. Hadis kita tengok, ya Allah, Allahu akbar kabira, ya Allah. Asma binti Umais ni bukan calon-calon orang perempuan dah. Dia kahwin ni pertama dengan siapa dia? Dengan Ja'far bin Abi Talib kan? Weh, ya Allah, Asma apa mengaji tentang, walaupun fiqh haid dia bagus, fiqh wanita dia bagus. Ya Allah, Asma binti Umais, dia salah seorang perempuan sahabiat yang berkahwin yang pertama sekali dengan Ja'far, mempanggil apa nama, Ja'far At-Tayyar kan, pertama syahid Ja'far. Kes dia lah yang apa nama, Nabi pergi di rumah tu, Nabi pergi di rumah, Nabi kata Asma, Nabi ketuk rumah dia, Nabi ketuk rumah Asma, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi pergi rumah dia. Masa tu dalam peperangan Mu'tah, suami dia syahid. Nabi pipi, Nabi nak bagi tahu kata bernama suami dia syahid. Nabi pun dia buka pintu, Asma terkejut. Nabi main rumahku, tak pernah Nabi main. Cuma Nabi kata ada apa nama anak Ja'far bin Abi Talib, ambil dia. Bila ambil Asma kata aku duk mandilah anak dia, nanti aku siap aku bagi. Dia pegang anak dia, Nabi pegang anak dia, Nabi menangis. Asma kata, pasal faham menangis Rasulullah, mesti ada sesuatu hang cerita kat aku. Nabi kata, Asma, sesungguhnya suami hang syahid dalam peperangan Mu'tah. Sedih, dia punya melupuk, ya Allah. Asma punya panggil pada masa tu dia melupuk betul-betul macam tai pusam.
Masa tu bulu haram lagi. Dia buat gila-gila. Dia buat gila-gila. Masa tu bulu haram lagi. Dia terkejut dengar. Maka Nabi bagi tahu kat sahabat, ya Allah, dia ada dalam keadaan macam tu, jangan kita makan dan minum di rumah dia. Kes ni lah yang Nabi tegur ni hadis. Nabi kata ni rumah si mati, jangan kita makan dan minum di rumah si mati. Upacara takziah, ulama kata 3 hari, ada ulama 7 hari, ada ulama 40 hari. Itu ulama keluar. Ulama nampak tak? Lagi mana dia sedih lagi itu, jangan kacau dia. Dia sedih, jangan kita pi rumah dia, kita pula pi hari pertama kita kata pi rumah mati tak nak makan apa. Nampak Datuk Imam semua, ya Allah, satu masjid pakai pi. Ni duk zikir-zikir apa tak ada akal. Depa tak keluar pun. Nampak daripada tunggu, yang duk pi masjid pun duk tunggu. Apa ni tak nampak apa pun, dah zikir hujung dekat dah doa. Dia doa pun kalau tidak doa duk tolak, ada satu talam mana apa pun tak ada. Tok Imam duk risau, ni aku nampak pelik rumah ni, aku tak pernah pergi lagi rumah. Nampak tak? Nabi tak bagi. Nampak Nabi pesan dekat sahabat di rumah Asma, jangan makan dan minum. Maka timbullah di kalangan ulama-ulama kata, ya Allah, 3 hari takziah, pada masa tu jangan kita makan dan minum di rumah dia. Jangan makan dan minum rumah dia. Ada dapat ulama mengatakan lebih pada tu lagi. Nampak tak? Kita, ya Allah, tu terbalik. Totally hadis larangan ada. Dan kita tanya, mana hadis diperbolehkan pula? Inilah cara mengaji. Cara mengaji kita mencara dalil, bukan mencara ikut ni dia nak buat fi sabilillah, apa salahnya? Siapa kata salah? Tak mau lah macam tu, tak mau macam tu. Hak gila-gila tu tak mau nampak. Kita tak mau ikut berat. Dia nak buat untuk mak bapak dia. Tak mana salah, aku pun tak tahu. Kepala hutang hang, pasal Nabi sendiri sebut direct. Nabi kata jangan makan, jangan minum di rumah Asma. Hadis tu Nabi sebut direct, hadis tu. Hadis yang boleh ni tak mana pula? Tak mana pula hadis boleh? Nampak tak? Pasal hang nak makan seorang, hang ceritalah nak makan senang. Hang tak Allahu Akbar. Ada faham ke? Nampak tak? Ya Allah, tapi bab macam ni mengaji macam mana pun, bila mai keluarga kita mati, tetap minta darah, makanlah kamu sebelum kamu dimakankan. Yang paling penting, Nabi kata dia duduk sedih, ya Allah Tuhan sedih. Tapi hari pertama ni orang jarang pi lah pasal apa nama? Roti canai berlampat kan? Orang jarang pi pasal hari pertama tak ada nak buat apa pun. Bihun orang tak pi, hari pertama sikit sangat. Hari kedua mungkin nasi. Hari ketiga confirm nasi masak merah. Nampak ada seronok pasal tu. Jadi orang Pulau Pinang ni, kita kena rasa seronok. Mati dia makan. Kan? Kelebihan pasal tu, bila orang mati kita kena rasa seronok. Kan? Dulu pula di Masjid Hashim Yahya dulu kami, ustaz pula pergi semayang juga. Bila dengar orang mati dah anda kami lari. Pasal apa? Satu mayat orang kaya dapat RM10 duduk semayang ni. Kita kena duduk di soft yang pertama atau soft yang kedua. Jangan soft lambat-lambat. Pasal takut-takut imam tu habis awal, dia duduk bagi tu tak ada mata kat kita. Assalamualaikum, rugi dah. Dah. Di sini ada lagi ke bagi duit-duit imam? Tak ada ke? Bagus yang pun kan. Kadang-kadang orang duduk kat masjid ni untung. Dia cuma doa nampak mayat mati, alhamdulillah 2 mayat. 2 mayat. Nampak semayang mayat satu mayat kalau RM5, 2 ada 10 dah. 2 ada 10 dah. Hak jenis mayat mamak ni mati, dia berbokman dengan apa nama roti canai, tengah-tengah tu ada gula, dia balut. Ada makan. Hari mati tu dapat, alhamdulillah. Nampak tak? Lepas tu pergi pula kat kubur, duduk atas tingkap mengkuang tu. Duduk rapat-rapat sikit-sikit. Nampak tak? Dapat tang situ dapat lagi. Untung. Nampak? Katalah 2 mayat kita dapat 30, berarti tiap-tiap hari kalau mayat duk mayat, jadilah duduk dalam situ je. Allahu Akbar kabir. Cara apa kita nak kos kan, ekonomi kan, sudut ekonomi, pergi duduk dalam situ cuti-cuti. Hari ni Sabtu Ahad ada saja orang mati. Tiap hari mesti orang mati. Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu kita kalau mengaji tengah Asma' binti Umais, mula-mula Ja'far bin Abi Talib syahid. Bila syahid, ya Allah Tuhan, dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan apa nama? Abu Bakar. Subhanallah. Bila dia kahwin dengan Abu Bakar, lepas tu dia kahwin dengan apa nama? Sayyidina Ali.
Tapi masa Ali kahwin, masa tu Fatimah dah meninggal dah. Dah meninggal lama, barulah Ali kahwin dengan Asma binti Umais. Maka Asma binti Umais ni kahwin dengan ramai sahabat. Tapi Masya Allah, pengalaman dia banyak. Sebagai contoh, hadis ni duk cerita dekat kita, ya Allah, bab berkenaan dengan sahabat Nabi. Tengok dia cerita kat sini. Asma binti Umais, dia mai pula, dia kata Fatimah binti Abi Ja'sh, semua ni lari mai kat Nabi, ya Rasulullah. Contoh dalam hadis-hadis ni gabungkan semua. Seorang sahabiat mai mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, aku ni pasal Aisyah tegur dekat dia, pasal apa hang tak semayang, bagi Fatimah binti Abi Ja'sh. Dia kata aku tak semayang, darah duk mai kat aku. Ambil tempoh hang, lepas tu hampir mandi, lepas tu hang semayang. Tak mau. Nabi kata bila ada darah tak semayang, aku pun tak semayang. Nanti saat dia mai tak mai, macam mana kedudukan aku ni? Dia mengadu dekat Nabi SAW. Maka apa Nabi SAW kata kat dia, Allah adalah hadis-hadis yang banyak ni. Kita tengok di sini, banyak ya Allah hadis-hadis dia. Maka Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata kat dia, ya Allah, Nabi kata macam ni. Nabi kata ada Asma, hari yang tak mai tu, berapa hari yang mai? Katalah dia kata kadang-kadang darah kita tak menentu, perempuan. Dia mai 2-3 hari tu tak mai. Dia bersih. Lepas tu dia mai balik. Macam mana? Keadaan fiqh kita kalau ikut Imam Syafi'i, dia kena tunggu 15 hari. Betul tak? Hangguklah 15 hari. Tunggu 15 hari, betul. Tunggu lepas 15 hari dia mandi, walaupun keluar itu istihadah. Tunggu sampai 15 hari. Walaupun dia 2 hari dia mai, 2 hari ketiga, kali yang keempat okey. Kelima dia mai pula. Lepas tu dia tak mai pula. Nampak tak? Dia bagi masak kita tunggu 15 hari dia tak payah semayang. Lepas pada tu dia mandi, dia kena semayang. Walaupun keluar itu istihadah. Betul? Hangguk sudah. Okey. Tapi kalau kita tengok di sini, kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, masa yang hang tak mai tu kata 15 hari. 2 hari hang mai. Lepas tu 2 hari lagi tak mai, masa tak mai pi mandi. Nabi kata mandi semayang. Dia berhenti, dia mai pula, stop. Jangan. Lepas tu dia bersih, dia mandi semayang. Ayo. Ada faham? Oleh sebab tu fiqh bab-bab macam tu ustaz tangguh dulu. Faham tak ni? Tangguh dulu. InsyaAllah kalau ada masa kita cakap. Kita cakap macam mana kedudukan dia. Kita di Malaysia macam muslimat kita ni, tak apalah berpegang 15 hari. 15 hari, lepas tu kita mandi. Kalau keluar juga itu istihadah. Pasal bab ni dia kata Nabi suruh tengok darah. Tengok darah merah ke, demam coklat ke, demam macam mana, semua kena tengok. Orang lelaki-lelaki kena belajar bab ni. Kadang-kadang dia menipu, kata ai tak boleh semayang. Nampak dia menipu, nampak tak? Kadang-kadang dia dah bersih awal, dah zuhur dah. Tak, duk, ada lagi sikit. Penipu hang. Nampak dah, hang kena mandi pada. Ada lagi sikit pada dia. Ya Allah itu, nanti bab tu kita tengok. Termasuk bab sikit je, Allahummah. Termasuk bab sikit je, boleh tak sikit? Bab sikit je. Bahagian yang kedua, muka surat 88. Kita di sini agak lambat sikit. Kita ambil satu hadis ni pun jadilah. Kalau hampa nak balik, ustaz doakan hujal lebat ya Allah Tuhan. Muka surat 88, hadis ni bagus ya Allah Tuhan. Bab solat. Bila kita dah masuk bab solat ni, kita kena mengaji agak pelan-pelan, detail, agak kena mengaji pelan-pelan. Masuk bab solat je, kita kena mengaji slow and steady. Pasal ni salah satu amalan penentu bagi semayang kita. Nak bagi tentu semayang kita masuk waktu macam mana, kita nak tahu. Kadang-kadang kita nak semayang zuhur, kalau kita tengok bila hadis ni, nampak dah, aku yakin dah masuk dah ni. Kita yakin betul-betul yang kita mengaji boleh masuk. Tapi janganlah buat kerap boy.
Kita ikut macam mana waktu kita sembahyang. Tapi kadang-kadang kita, macam ustaz, macam nak pergi mengajak mana-mana subuh, cuh tempat tu, ustaz tengok subuh dah masuk tengah-tengah, sembahyang dah, sampai terus buat. Mesti kita yakin. Kadang-kadang di Malaysia ni subuh dah masuk awal dah masuk awal dah masuk jauh dah, baru kita azan. Nampak tak? Kita tengok hari ni bab dia nak ajak kita bab solat. Yang pertama sekali, jaga waktu sembahyang. Dia kata waktu solat. Tak lain dia tak bulan kita, bila kita cakap saja masalah pada masa sembahyang, ibadat, kita akan jumpa salah seorang sahabat Nabi kata pada ahlul ibad. Kalau nak tahu masalah sembahyang, nak tahu masalah ibadat, sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nabi panggil dia ahlul ibad, orang yang rajin beribadat. Dia kalau boleh nak ikut totally cara Nabi. Macam mana Nabi boleh panggil kat dia macam tu? Bila Nabi dapat nama puasa, dia ikut Nabi. Nabi tak makan, dia pun tak makan. Akhirnya bila Nabi suruh dia makan, dia tak mau. Ya Rasulullah, kan tak makan, aku tak mau makan. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah hang sama dengan aku? Yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku Tuhan bagi makan dan minum masa aku tidur. Hang sama macam tu tak? Tapi Nabi bimbang, dia ikut juga Nabi. Nabi peringkat awal Nabi puasa, Nabi tak makan tak minum. Masa buka puasa Nabi makan tak minum. Punya seronok kedatangan syariat puasa tu, Nabi seronok. Dia nak ikut Nabi. Nabi dah bimbang dah, Allahu Akbar. Nabi dah bimbang. Sangat-sangat Nabi bimbang tentang dia. Tapi bila Bilal umum kata esok raya, dia terpaksa buka, Alhamdulillah. Kalau tidak, dia dah puasa lagi, nanti mampu. Oh, nampak? Dia nak ikut Nabi. Ya Allah, macam mana Allah suruh Nabi, aku nak ikut. Walaupun Nabi kata buka, aku kata buka, dia tak katalah macam tu. Nampak tak? Nabi duk suruh dia buka, dia tak mau. Yang kata pasal tu, Nabi panggil gelaran dekat dia ahlul ibad. Orang ni Allah nak buat ibadat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia jaga waktu sembahyang. Ulama ambil hadis dia daripada Abdullah bin Amr bin As. Dia terlalu jaga waktu sangat-sangat bersembahyang. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa Nabi kata? Waktu zuhri iza zalati syams. Masuknya waktu zuhur tu bila nampak matahari tergelincir. Dia kata, nampak tak? Matahari tengah-tengah dia tergelincir sikit je, dah masuk waktu dah. Nampak tak? Tuan kita kata di sini daripada Abdullah bin Amr bin As bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waktu zuhur saat tergelincir, dia kata matahari tergelincir, matahari sikit je. Kita ambil sikit lagi, nampak pun boleh. Tapi kalau sekiranya waktu zuhur ni dia sikit kelonggaran, nanti kita mengaji. Walaupun dia tengah-tengah, dia masih lagi tergelincir, panas sangat-sangat, Nabi minta kalau boleh tunggu sampai dia sejuk sikit. Kalau panas sangat-sangat, Nabi kata itu percikkan api neraka Allah Ta'ala. Kalau boleh jangan sembahyang. Bila nak sembahyang, Nabi kita tunggu. Zuhur boleh. Kita nak, katalah kita suruh penemas, anak kita balik daripada sekolah, dia balik sekolah punya peluh, aku kata sembahyang ke hang, dah pukul 1:30 dah. Mak ni punya cengeng nak mampu. Mak jenis jaga waktu. Mak cik peluh, agama tak bagi dia rest. Mak oi, semayang waktu tengah hari yang panas sangat-sangat, agama suruh dia gejak sikit, tunggu sampai dia rasa okey, tak ada panas okey. Masuk dalam masjid panas sangat-sangat, ya Allah, boleh kita genjak dia masuk 1:30, kita ambil 1:45, dia genjak, diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan dalam agama benarkan. Nampak tak? Jangan kita kata siapa melambatkan waktu nar, masuk neraka orang lambat. Yang tu bab lain, hang nampak tak? Oleh sebab tu tuan kitab ni kata kat kita, ya Allah, hadis ni waktu zuhur dia kata idza zalati syams, tergelincir matahari, masuk dah zuhur. Kita tengok lagi satu dia kata wa kana dhillu ar-rajulu katulihi ma lam yahdur waqtul asr. Waktu asar pula dia kata kat sini, waktu asar pula dia kata, waktu zuhur kita, seseorang dia kata sepanjang badannya, dia kata selama dia kata beliau tiba waktu asar macam ni.
kita nak tahu waktu zuhur masuk ialah tergelincir matahari. Kita nampak sikit bayang. Okey? Kita nampak sikit bayang. Dan bayang tu pula kita tengok, oh, apa nama? Dia punya bayang tak sama. Dia punya bayang tu kan? Dah kita sama, itu dia penghujung bagi zuhur. Terlebih sikit dah masuk waktu asar. Tak faham. Macam ikan 5 kaki dia punya tinggi dia. Dia tengok bayang tu dah ada 5 kaki 1 inci. Ada sikit tak? Sikit saja. 5 kaki 1 inci ke 2 inci. Automatik kita tahu waktu apa nama? Waktu asar. Waktu asar dengan arti kata waktu zuhur, bayang sikit sampai sama dengan bayang dia, itu adalah waktu zuhur. Dan lebih sikit tu bayang, lebih pada bayang kita, dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Tapi kadang-kadang bila kita berdiri tengok, bayangku dah lebih jauh dari sana asar. Memang asar masuk lama dah. Membayangkan asar tu dah masuk lama daripada ya Allah. Dia kata lagi kat sini, ya Allah Tuhan, tengok. Malam dia kata tasfarru syams. Waktu dia kata waktu apa nama asar pula, nampak dia bayang terlebih sikit sampai ya Allah nampak apa nama ke kuning-kuning, dia kata nampak dah. Nampak dia, matahari nak terbenam tu, nampak kan? Itu penghujung. Itu penghujung dia kata. Waktu salatul maghrib, waktu solat maghrib pula bila terbenam matahari. Bila terbenam matahari. Bila terbenam matahari, kita tahu lah itu maksudnya waktu maghrib. Malam yaghbi syafaq. Maka di sini kita tengok Abdullah bin Abbas lah yang pandai. Orang tanya dekat Abdullah bin Abbas, matahari apa nama tenggelam masuknya waktu maghrib. Maghrib ni sampai mana? Sampai mana? Ya, yang dikatakan nama syafaq ni apa dia? Abdullah bin Umar lah sebut. Abdullah Umar kata waktu maghrib ni sampai dia kata tak nampak dah, dia kata kemerah-merahan, tak nampak, dah nampak dah gelap, maka masuklah waktu isya. Masuklah waktu isya. Ini pendapat yang diberi oleh Abdullah bin Umar. Kita tengok hadis. Wa waktu salatul isya, waktu sembahyang isya ni pula, sembahyang isya ni asal usul dia masuk di mana? Ila nisful lail awsati. Maksud dia sembahyang isya ni asal usul dia tengah malam pukul 12.30. Ini nak cakap tentang hadis yang macam mana masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang isya tengah-tengah malam pukul 12.30. Faham? Tak faham pun tak apa, hanggup. Kan? Lepas tu dia kata kat sini lagi, waktu salatul subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'il fajr. Maksud dia sembahyang subuh pula bila terbitnya matahari. Okey? Kesimpulannya adalah hadis ni daripada Abdullah bin Amr bin As kata apa? Sembahyang zuhur nampak matahari tengah-tengah tak boleh sembahyang. Dia tergelincak sikit masuk waktu zuhur. Tergelincak sikit waktu zuhur, matahari tergelincak sikit je. Sampai sama saiz dengan kita, itulah waktu zuhur. Masuk sikit tu, nampak bayang sikit, sampai sama bayang dengan kita, itu waktu zuhur. Dah terlebih bayang, masuk waktu asar. Asar sampai nampak waktu matahari nak tenggelam, nampak kekuning-kuningan, itu waktu asar. Dan nampak kemerahan tu dah tak elok dah. Dia tenggelam saja matahari, itu waktu maghrib. Tenggelam matahari maghrib. Nampak tak? Sampai tak nampak dah maghrib, maghrib ni sampai tak nampak dah kemerah-merahan tu, masuk waktu isya. Nampak tak? Tapi dia tak terang di sinilah. Yang Ustaz kata tadi, pendapat daripada Abdullah bin Umar yang kita duk beramal sekarang ni. Tapi Nabi SAW dalam ni pula dia kata Isya pula kalau ikut maghrib, dia maghrib kalau ikut pada hadis maghrib, tenggelam matahari sampai tak tahu sampai tengah malam 12.30. Pasal waktu sembahyang Isya di tengah malam, kita mengaji tak? Nisful lail, di tengah malam.
12.30 1. Asal usul sembahyang Isya ni di tengah malam pukul 12.30 1. Tapi Nabi sendiri angkat tangan, kita tengok, laula an asyqa ala ummati, ya Allah, kalau kau tak beratkan umat aku, kalau boleh mailah waktu maghrib ni, waktu Isya dipercepatkan. Nampak tak? Ni waktu Isya dah masuk dah. Dah masuk dah. Cuma hampa tak sembahyang. Okey. Nampak tak? Dah nama waktu subuh pula terbitnya matahari. Terbitnya matahari, okey? Fajar. Kita nanti dia akan ajak fajar sidik, fajar. Ni cara ringkas dia nak bagi tahu tentang masuknya waktu. Cuma Ustaz nak tutup dengan 2 hadis sikit lagi. Walahu min hadisi Buraidah. Buraidah ni salah seorang sahabat Nabi, straight terutamanya terlalu jaga waktu asar. Nabi kata jaga asar, jaga subuh, jaga asar. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, subuh mungkin, tapi asar takut kami kerja. Dia pekerja kadang-kadang dia lambat. Takut. Maka dia pun nak pastikan macam mana asar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ikut asar ni masuk waktu cepat. Kalau ikut yang pada hadis ni cepat. Pasal bila nampak benda bayang terlebih sikit aja dah asar. Kalau kita azan asar, kita berdiri, Allah bayang kita. Sadaqallahul azim. Menunjukkan asar dah masuk lama. Maka Nabi kata jaga sembahyang asar. Nabi kata esok ni insya-Allah ditakdirkan Allah Ta'ala, mungkin ada ulama kita yang akan bantu kita betul balik. Nampak tak? Betul balik. Pasal hadis dah ada, hadis yang sahih dah ada ajak dekat kita, waktu asar tu dia kena masuk agak awal sikit. Cuma Imam Abu Hanifah dia lambat. Kita dah semayang dah, Allahu Akbar dah. Kita dah habis dah semayang dekat sejam. Tiba-tiba ya Allah, tu nak masuk asar. Dia punya asar, ya Allah, ni dia mau waktu asar dia juga. Okey. Oleh sebab tu walahu hadis yang daripada Imam Muslim. Hadis daripada Buraidah. Buraidah Ibn Husain Al-Aslami nama dia. Salah seorang sahabat Nabi, dia cukup straight, ya Rasulullah, macam mana aku nak tahu mayat tu soleh, mukmin ke tak mukmin ke, soleh tak soleh, macam mana aku nak tahu macam mana? Nabi bagi tahu ada satu, Buraidah hampir tengok tandai dia peluk, alhamdulillah, bergetar sikit pun peluk, alhamdulillah. Dia nak tahu mayat mukmin. Buraidah Ibn Husain Al-Aslami, cerdik dia ni Allah. Termasuklah terlalu jaga waktu asar. Aku takut asar aku. Orang mukmin yang kadang-kadang boleh ada ciri munafik ni, dia tak boleh jaga asar dia. Mukmin yang tak boleh jaga waktu asar dia dengan yang tak elok ni, ada ciri-ciri yang tak elok kat dia. Ciri mukmin yang tak elok, asar tak elok. Ada faham? Oh ya Allah, pasal tu fil asri, aku nak tanya tentang asar ya Rasulullah. Wasyamsul bayda naqiyah. Buraidah kata, wallahi aku semayang dengan Nabi asar, aku nampak matahari, ya Allah, ya Tuhan, putih lagi macam zuhur. Kalau kita semayang asar ni kita faham, gelap-gelap tu nak gelap dah, nak hujan. Okay. Ya Allah. Wa min hadisi Abi Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni, Allahu Akbar kabira, dia salah seorang sahabat Nabi. Dia kata, aku jaga sangat-sangat semayang asar aku, wasyamsu murtafi'ah, aku duduk semayang asar, aku tengok matahari duduk tinggi lagi. Kita semayang asar, matahari duduk dekat. Okay? Ni kita duduk belajar tentang matahari waktu asar, dengan arti kata asar kita tak cantik, kita kena akui. Okay, bila main hadis, jangan kita kata juru falak. Okey lah, falak. Mau tak mau, ya Allah, falak kena menuju kepada panama agama menuju. Bila kita lari sikit dah sepatutnya kena azan, orang dia dah azan dah. Pasal azan ni satu dunia azan. Elok sini azan, orang dia azan. Tak ada henti. 24 jam ya Allah, semua makhluk berkumandang ya Allah, seluruh dunia. Jadi kita kena jaga waktu dia. Waktu asar ni paling sangat-sangat kita jaga. InsyaAllah bulan depan kita memang kita nak tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi semayang zuhur, macam mana mereka semayang asar dengan semayang subuh. Nabi kata, ya Allah, umat aku paling baik sekali jaga semayang. Cantiknya asar dia, cantiknya subuh dia. Lepas tu kita tengok pula di kalangan sahabat Nabi, Allah kata, ya Allah,
Macam mana Nabi SAW minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, semayang, ya Allah, tolonglah kembali, ya Allah. Jangan kau wajibkan semayang semayang asar di tengah-tengah malam. Daripada tidur. Nampak tak? Lepas tu kita tengok di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu macam mana mereka semayang. Dan macam tu juga Nabi SAW, Nabi kata, ya Allah, dalam muka surat 95, nanti kita tengok, Nabi kata pada Rafi' ibn Khadij, salah seorang sahabat Nabi, dia nak pergi perang. Diri dia Rafi' ibn Khadij, dia nanti pakai pakaian tentera. Sampai dia masuk dalam bilik semayang, semua orang pakai duk tengok dekat dia. Dia ni sasau ke, gila ke apa? Dia pakai tentera. Dia nanti pakai dengan anak panah, sini semua anak panah. Sampai Nabi pun tengok sahabat Nabi senyum dekat dia. Nabi tanya kat dia, nak pergi mana wahai Rafi' ibn Khadij? Ya Rasulullah, aku tenging sangat-sangat nak mati syahid. Aku dah bersedia dengan uniform aku. Subhanallah. Teringin kalau boleh ada seorang jihad, jemputlah aku ya Rasulullah. Jemputlah aku. Nabi bagi tahu kat dia, nak pergi jihad, nak buat apa benda pun, aku minta hang satu je. Asbihu bis subhi. Tolong cepat-cepat jaga sembahyang subuh hang. Apa hang nak buat pun, penentu bagi sembahyang. Asbihu bis subhi, cepat-cepat sembahyang subuh. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Sebesar-besar pahala, katalah hari ini, hari Sabtu, kenapa? Allah nak bagi hari Sabtu ni jadi baik sangat-sangat. Kita buat kenduri arwah jadi baik, kita buat apa pun Nabi baik, kita buat program apa pun jadi baik, dengan sembahyang subuh kita cantik. Kalau sembahyang subuh tak cantik, Allah kata a'zamul ujurikum, pahala ganjaran pahala hari Sabtu tu terletak pada sembahyang subuh. Cantik sembahyang subuh kita, Allahu Akbar, lepas pada tu amalan kita jadi cantik. Sembahyang subuh rekod, buat kenduri, Allah panggil satu orang makan. InsyaAllah pahala. Malaikat kata insyaAllah. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, subuh ni penting. Kita nak tengok tentang waktu sembahyang yang sahabat Nabi jaga sangat-sangat. Terutamanya dipersuka jaga waktu zuhur. Nabi kata jaga siang hari. Yang baik, yang paling baik sekali sembahyang ialah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur diperpanjangkan dia. Kadang-kadang sahabat Nabi baca, kita tengok ni nanti Allahu Akbar, sembahyang zuhur diperpanjangkan. Diperpanjangkan. Dan kita nak tengok sembahyang mana kena panjang, sembahyang yang mana kena pendek. Kesemua ni ada dalam bab solat, insya-Allah. Bulan depan dengan izin Allah Taala kita sambung lagi. Takat sini dulu, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallah, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka.